Mari belajar bahasa Arab supaya senang di hari tua. Kita agungkan bahasa Quran supaya senang di masa hadapan. Pada malam ini kita pergi jauh sikit. Kita nak kenalkan jabatan-jabatan dalam Al-Quran. Tajuk dia jabatan dalam Al-Quran. Tapi saya bawa daripada awal supaya tuan-tuan dapat lihat apa sebenarnya jabatan ni. Kita ingat tak concentration kita kepada kalimah isim Apa makna isim? Kata nama. Bukan kata fa'il. Bukan kata haraf. Kata fa'il itu dia menyumbang kepada kata nama. Dan kata haraf itu dia mengelokkan kata nama. Itu saja. Jadi apa sebenarnya kata nama? Tuan-tuan ingat tak? Kata nama dalam Al-Quran ada mempunyai 3 kategori. Kategori baris depan, okey? Baris depan tu kita apa? Kita kata apa? Marfu', ya. Kategori baris atas mansub dan kategori baris bawah majrur. Ingat tak? Ya. Jadi bila kita baca Quran, tuan-tuan mesti ingat yang pertama sekali kita baca ayat Quran. Ya, kita tak baca lagi alif beta, kita baca ayat. Dan ayat Quran ni ada 2 jenis je. Iaitu ayat fa'il dan ayat isim. Ayat fa'il dan ayat isim. Jadi bila kita bincang ayat fa'il, ayat isim, itu kita kata kategori makro tu. Makro tu makna besar. Kita dah nak masuk kepada ahli tafsir lah. Kadang-kadang orang belajar tafsir hari ni dia tak belajar nahwu. Jadi dia tafsir pun tu jadi tunggang langgang tu sebab dia tak belajar nahwu. Jadi dia belajar apa? Dia belajar terjemah tafsir tu je. Ya, jadi tanpa belajar nahwu, kita tidak boleh jadi ahli tafsir yang baik. Jadi tuan-tuan dan puan ni bukan ahli tafsir, tapi baru nak belajar nahwu. Jadi kita tahu apa orang tafsir sepatutnya tahu. Jadi tajuk kita hari ni berkenaan dengan jabatan dalam isim. Jabatan dalam isim. Apa dia maksud jabatan? Jabatan ini artinya bahagian-bahagian isim yang perlu kita tekankan di dalam ayat yang kita baca. Bukan tekan bacaan, tapi kita tekankan kepada kepentingan kalimah isim itu di dalam Al-Quranul Karim. Okey? Okey, sebagai contoh, boleh tuan-tuan boleh faham tak saya punya preamble tadi? Kita nak belajar isim, kita nak belajar jabatan isim, dipanggil jabatan ni. Jabatan ini hanya pada isim saja, fa'il tak ada. Okey. Jadi bila jabatan kita tumpu pada ayat saja. Ayat ada 2, ayat fa'liyah, ayat fa'il, dan 2 ayat ismiyah, ayat fa'il yang dimulai dengan fa'il. Okey. Tuan-tuan ingat tak? Saya tak marah kalau lupa, tapi saya tanya saja. Ingat tak apa tu kit yang saya bagi dulu, ayat fa'il ada 5 jenis. Ingat tak? Ayat fa'il ada 5 bentuk, 5 jenis. Kalau tuan-tuan boleh tahu ayat fa'il 5 jenis pun dah cukup besar lah. Ayat fa'il dia mesti mula dengan fa'il. Betul tak? Kita sepertinya saya kata khatamallah. Ayat yang mudah ya. Khatamallahu ala qulubihim. Ini sebagai contoh. Ataupun kita kata apa tu ala qulubihim. Jangan lupa ayat fa'il ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Ini salah satu yang pertama. Ada fa'il, ada fa'il, ada jar, ada majrur. Ini di 5, betul tak? Betul tak di 5? Ada di 4, ada di 3, ada di 2, ada di 1. Maksudnya di 7 tak ada. Sampai 5 je kan? Nanti itu ayat ini mula dengan fa'il.
Ingat, saya kata dulu, selepas fa'il, sama ada fa'il mudhari' ke, fa'il madi ke, fa'il amar ke, tak kira. Ayat fa'il. Ingat, lepas fa'il, kalau ada isim bagi depan, itu fa'il. Betul tak? Betul tak fa'il? Ya. Setuju? Cik Jahari boleh? Tengok fa'il ni, ini yang penting kenal, ini fa'il ke tidak fa'il? Fa'il ke tidak fa'il? Fa'il ke tidak fa'il? Ya? Umpamanya kalau dia kata wabashiri, ni ayat kita pula. Ya? Wabashiri allazina amanu. Ini fa'il amar. Fa'il dan fa'il. Dalam ini ada fa'il. Fa'ilnya dia panggil wujuban, takdiruhu anta. Anta tu Muhammad. Gembirakan wahai Muhammad orang-orang yang beriman. Dan di sini adalah maf'ulun bih. Sebab ini maf'ulun bih dalam bentuk isim mabni. Ingat lagi tak? Okey, setakat ni boleh? Nah. Jadi orang-orang yang baru ni yang saya nampak, saya kata kena sabarlah sebab anda akan belajar ni dengan detail. Apa dia fa'il maf'ul? Anda akan belajar ni dengan detail, setiap kata dengan detail, ini dengan detail, haraf ni dengan detail. Dalam Al-Quran ada tiga jenis je, iaitu isim, fa'il, haraf. Dalam Quran kan, ingat tiga jenis je. Jadi anda kena belajar dengan ini dengan detail sekali-kali, detail. Ini pun dengan detail. Ini dengan detail. Sebelum kita pergi kepada tajuk ni. Okey? Jadi kalau ini tak belajar detail, tak apa. Kita ada masa belajar. Ada masa kita belajar. Jangan kan ini orang dah laju ni, ustaz, saya tak boleh pergilah. Jadi bila tak pergi dia, langsung tak boleh pergilah. Ada orang tu makin tinggi dia bermula, makin bagus. Sebab dia kata dia akan cari yang awal-awal tu. Bagi orang yang dah belajar awal 10 tahun, dia kata, senang je kalau gitu nahu. Betul tak? Cuba jawab je, betul. Ini pembelajaran yang paksa. Paksa jawab. Suka. Okey. Sekarang ni tak apa. Kita ni setiap hari kita akan belajar dengan detail ni. Ini kalau tak salah saya ada 17 topik kecil nak bincang benda ni saja. Itu nak bincang sorof. Kalau nak bincang nahu, ada dua kan? Nahu dan sorof. Sebelum kita bincang nahu, kita bincang sorof. Sorof dia ni dia ada mu'ta, ada lazim, ada muta'addi, ada nakis, ada macam-macam lah. Dia ada 17 topik kecil sebenarnya. Nak faham benda ni, sorofnya. Jadi bila benda ni duduk dalam ayat, dah jadi nahu. Apa sebab nahu? Sebab apa khatamah ni? Sebab ada Allah. Sebab apa Allah ni bagi depan? Sebab ada khatamah. Dia duk main apa, gong gali-gali gong gitu je. Okey. Jadi bila belajar nahu, kita belajar, dia panggil nahu ni direct. Khatamah ni menjadikan Allah bagi depan. Betul tak? Allah ni menjadikan kulub bagi bawah. Betul tak? Him ni menjadikan dia bagi bawah sebab ada kulub. Okey, boleh tak? Itu nahu. Nahu mean direct. Jadi sekarang ni kita nak belajar direct. Jadi sekarang ni kita sudah tengok ayat fa'il. Jadi kita belajar tajuk hari ini, tajuk dia jabatan. Minggu lepas kita belajar notion. Ingat, dalam notion itu ada jabatan. Okey, setakat ni faham? Okey, tengok sini. Ni. Wallahu alimun hakimun. Kenapa Allahu bagi depan? Dia ada sebab dia. Sebab dia ada sebab dia kan? Okey, sebab dia tu ulama nahwu dah kata dah, dia jadi subjek. Alimun ni bagi depan sebab dia jadi predicate. Okey, dia jadi predicate kepada wallahu. Okey tak? Kemudian ayat, ingat lagi tak? Apa tu? Okey, ingat lagi tak? Ini dia jadi mubtada, betul tak? Ini jadi khabar. Sebab itu ayat ismiyah dia ada dua komponen, satu mubtada dan satu khabar. Ayat fa'iliyah dia ada beberapa komponen. Komponen utama sekali dalam ayat fa'iliyah, fa'il. Dia mesti begin dengan fa'il. Okey? Madi ke,
mudhari' ke, amar ke. Lepas tu the second component akan jadi fa'il. Okey? Nah, yang third component tu tak kira, boleh pilih apa benda. Sebab yang paling penting dalam ayat fa'iliyah, fa'il dan fa'il. Dalam Quran ada function. Kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu function dia berkenaan dengan pujian. Fungsi dia, ayat itu ayat puji. Pujian. Dalam Al-Quran ada puji, ada keji, ada marah, ada caci. Ya? Ada sumpah, wattini wazzaitun. Itu sumpah, ayat sumpah. Fungsi dia sumpah. Kemudian dia punya notion dia, wattini wazzaitun. Notion dia, Allah Ta'ala bersumpah menggunakan buah tin dan buah bukit Tur Sina. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fungsi dia pujian. Kita boleh puji manusia, kita boleh puji bukan manusia, kita boleh puji Allah. Tapi dalam ayat ni dia kata fungsi dia pujian. Notion dia, semua pujian itu hanya kepada Allah, tak boleh kepada makhluk. Boleh? Faham antara notion? Okey, bila kita jumpa notion, jumpa semua ayat tu, baru kita tengok dalam ayat tu isim. Okey? Isim bagi depan ada 8 sebab. Okey, boleh? Dan bila dah jumpa isim tu semua, kita nak tengok di antara isim-isim tu, mana isim yang penting, mana yang support, mana yang hias. Ada dalam tu isim tu penting, dia punya idea yang sangat penting. Di sebalik penting tu, dia guna isim lain untuk hias cantik ayat. Lepas tu untuk menerangkan ayat. Lepas tu untuk menggunakan tata bahasa ayat. Itu jabatan. Jadi jabatan ada 5. Cantik ya. Yang pertama dia panggil jabatan berkaitan dengan subjek. Nama dia subjek. Subjek itu dalam kurungan yang utama, di antara yang utama. Yang kedua dia panggil predicate. Predicate itu berita tentang subjek. Okey. Yang ketiga dia kata objek. Objek ya. Objek itu maknanya matlamat. Sasaran perbuatan. Yang keempat dia kata keterangan. Nak menerangkan apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh predicate, apa yang dilakukan oleh subjek, dan apa yang berlaku kepada objek. It is to explain yang 3 item tu. Tuan-tuan boleh? Dalam bahasa pun sama. Kemudian yang akhir sekali dia panggil tata bahasa. Tata bahasa tu untuk nak elokkan. Tata mean elok. Tata makna dia elok. Elok bahasa tu. Jadi kita nak tahu di antara 23 tu, mana subjek, mana objek, mana keterangan, dan mana tata bahasa. Setakat ni boleh? Okey. Jadi mereka berdua ni semua ada dalam ayat, jenis ayat. Kita nak tengok dalam ayat fa'iliyah, di mana yang dikatakan subjek. Ingat subjek tu utama Yang dikatakan subjek, pokok cerita. Subjek ni pokok. Cerita pokok. Jadi sini tuan-tuan faham, bila kita baca tafsir, kadang-kadang orang menerangkan yang keterangan tu lebih pada pokok. Betul tak? Kadang-kadang dia menerangkan yang predikat tu penting pada subjek, pada subjek tu yang patut kita terangkan, bukan predikat tu. Kadang-kadang dia menerang objek. Ya, Ali katakan makan nasi, dia duk terang nasi habis-habis nasi. Tapi Ali dia tak peduli kan. Sedangkan Ali tu yang tukang makannya, yang salahnya Ali. Tapi begitu juga dia terang tata bahasa. Lebih banyak lagi daripada diterangkan yang penting. Jadi kita harus beza yang mana penting. Yang penting subjek. The second penting predicate. The third penting objek. Yang keempat penting keterangan. Yang kelima tata bahasa. Pada malam ni kita tak boleh bagi semua. InsyaAllah tuan-tuan akan dapat glance through apa dia sebenarnya jabatan dalam kata nama Al-Quran. Okey, sebagai contoh. Tuan-tuan ayat ismiyah. Wallahu alimun hakim. Allah itu
Maha mengetahui lagi bijaksana. Jadi ini cerita tentang apa? Allah. Allah bagi apa? Bagi depan. Dalam kita punya jadual B berapa? B1. Jadi tuan-tuan, subjek yang paling utama sekali dalam Al-Quran adalah B1. Jelas? B1. Setiap yang menjadi B1, dia mesti bernama mubtada dan dia adalah subjek. Dan subjek itu penting. Bukan alim yang penting. Yang subjek itu adalah penting. Jadi subjek yang pertama dalam ayat ni duduk pada ayat ismiyah, iaitu mubtada. Mubtada B1. Tuan-tuan tulis je B1. Okey. Jelas tak? Okey. Tuan-tuan sudah jadi ahli tafsir. Jadi bila kita baca Quran, kita tengok yang mana subjek. Yang mana subjek. Kalau dia subjek, dia penting. Dia yang kita kena polon. Nak polon Allah tu, siapa dia Allah tu, sifat dia Allah macam mana. Jangan kita nak polon hakim. Hakim tu predikat saja. Jadi sekarang ni tuan-tuan tahu dah dalam Quran mana perkataan penting, yang tak penting. Yang penting B1. Jadi wallah tu dalam hukum nahwu adalah mubtada. Dan dia ni bagi depan. Tanda dia dhammah. Itu kita belajar nahwu Tanda dia dhammah. Kenapa tanda dia dhammah? Sebab dia mufrad. Kenapa dia marfu'? Sebab dia mubtada. Kenapa marfu'? Sebab dia mubtada. Tanda dia marfu' dhammah. Kenapa dhammah? Sebab dia mufrad. Dan dia jadi apa? Dia jadi subjek. Subjek itu penting dalam ayat. Jadi tuan-tuan sekarang nampak dah. Jadi di mana duduk ayat ni selalunya? Di akhir ayat. Selalu duduk di akhir ayat. Dia tak duduk depan, dia duduk di akhir ayat. Okey tuan. Ingat lagi tak saya kata dulu? Bila wallahu alimun hakim itu adalah degree dia 50%. Ingat tak? Ingat tak? Degree dia bukan mana ayat tu tak penting, degree dia tu rendah. Kalau nak tinggikan degree dia tu, tuan-tuan kena taruh wakana. Wakana dulu. Wakana. Jadi bila wakana ni terjadi, dia tinggi sikit. Degree dia up to 70%. Ya, tinggi pada wallah. Jadi bila dia sebut, pernah tak kita kata wakana Allah ya? Wakana Allah hu ali man hakimah. Betul tak? Sahih? Jadi di sini wakana ni adalah subjek. Masih subjek lagi, tapi dalam ayat dia nama isim kana. Jadi Allah sudah jadi subjek yang kedua sebab dia duduk selepas kana. Nama dia isim kana. Isim kana B berapa? B3. Ini B1, ini B3. Okey? Ini khabar kana, bukan subjek. Subjek ini Allah yang tadi jadi mubtada, sekarang dia sudah jadi isim kana. Tetapi dia masih lagi dalam jabatan subjek. Tapi subjek ini di bawah nama isim kana. Ini subjek di bawah nama mubtada. Okey, jelas? Jadi kalau tuan-tuan jumpa isim kana dalam Quran, itu subjek. Tapi nama dia isim kana, tapi dia kategori subjek. Bila sebut subjek, dia penting. Jadi hari ini kita telah pergi sedikit jauh. Ya. Dulu kita belajar ini B1, ini B2. Ya tak? Okey. Okey tuan. Sekarang ni kita lihat khatamallah dari ayat fa'il. Khatamallah. Allah telah menutup hati orang-orang yang sesat dengan rapat-rapat. Ya, tak nak datang kelas, tak nak belajar dan sebagainya kan. Tutup rapat-rapat, risyawah tu rapat-rapat. Jadi Allah itu, siapa yang tutup? Allah tutup. Allah tutup apa? Tutup atas hati dan atas penglihatan. Dia tutup. Jadi siapa penutup? Allah. Apa jadi Allah dalam ayat ni? Bukan subjek lagi.
Fa'il. Dia fa'il. Kalau fa'il B berapa? B5 ke? B5? Tengok, ustaz yang ingat. B5. Kelas lain semua ingat. Sini je tak ingat. Special. B5. Bila fa'il ni jadi B5, kita ada fa'il dan dia mesti bagi depan. Dan dia juga dalam kategori subjek. Jadi subjek dia datang dari B5 fa'il. Ya, B3? Oh, ni B3. Sorry. Betul doktor, B3 ya. Jadi ini B berapa? B apa? B5. Kita belajar B5 jadi fa'il. Kalau kita baca Allahu ismun marfu'un, isim marfu' bagi depan dengan dhamma sebab dia mufrad, dan dia marfu' sebab dia di fa'il, dan dia adalah subjek. Subjek. Yang hati tak penting. Yang pentingnya siapa yang menutupkan hati manusia? Allah. Jadi bila belajar tafsir, kita kena kaji. Kenapa Allah tutup? Tak payah kaji hati tu. Kenapa dia tutup? Apa punca yang dia menutup hati orang tu? Okay. Jadi itu ilmu tafsir yang mengkaji balik benda-benda tu. Ya, kenapa tutup? Okay. Cuba kita tutup. Cuba kita buat soalan daripada khatam Allah. Buat soalan. Kalau dalam bahasa Inggeris Allah tutup pintu hati. Cuba buat soalan. Kenapa? Siapa pun boleh, kenapa? Boleh semua. Boleh. Mengapa? Mengapa Allah tutup? Apa yang Allah buat? Apa yang Allah buat ke atas hati-hati orang yang lupa? Allah tutup. Okey. Boleh jawab? Boleh. Siapa yang menutup hati orang yang lupa? Allah. Jadi kita tanya tentang apa Allah buat dan tanya tentang siapa yang buat. Mengapa dia buat? Ya, kita boleh apply soalan who, what, why. Boleh. Bagaimana dia tutup? Bagaimana how? How dia tutup? Dia tutup mula-mula tak datang kelas sekali. Lepas tu 2 kali. Lepas tu 3 kali. Lepas tu tak datang terus. Lepas tu buat apa tu analisa. Oh, tak datang. Ustaz duk mengajar benda yang sama je. Benda yang sama pun tak faham. Itu cara Allah tutup. Mula-mula dia beri alasan kereta pancit. Tak pancit pun. Kan? Okay. Itu alasan dia. Betul tak? Jadi itulah cara Allah tutup. Dia tak pergi kat rumah kita, tutup pintu kita, tak. Kan? Akhirnya orang duk belajar, kita duk tengok lawak jenaka. Kan? Kan senang nak jadi pilihan Allah. Okey. Yang kita tengok pula ayat ni. Okey? Ayat ni. Bila ayat isim ni, kita tinggikan degree dia, kita pakai inna. Boleh? Kita pakai inna. Ya? Jadi, kalau degree kan, kita kata innallah. Betul tak? Sesungguhnya Allah itu alimun hakimun. Allah sudah bari atas. Allah bari atas sebab ada inna. Sebab Allah nak tunjukkan emphasize dia itu siapa. Yang ini emphasize sikit. Yang ini normal statement. Jadi kita kata Allah isim bari atas dengan tanda fathah sebab dia mufrad, dan dia berbaris atas sebab dia ada inna sebelum. Sebab dia jadi isim in. Betul tak? Dia jadi isim in. Jadi tuan-tuan, jadi jumlah ismiyah ni, isim inna B berapa? B10. Jadi tuan-tuan, isim inna juga jadi subjek yang ketiga. Walaupun dia baris atas. Ingat, sekarang ni subjek dalam ayat ini, pada ayat isim saja sudah ada baris depan 2 dan baris atas 1. Okey, subjek. Okey. Jadi bila ada mubtada, subjek. Bila ada kana, subjek yang telah ditingkatkan kefahaman dia. Bila ada inna, subjek yang ditingkatkan lagi dia punya takkid dia. Inna tu haraf takkid.
Jadi bagi orang yang baru, anda kena belajar setiap perkataan ni. Setiap perkataan ni. Ini apa perkataan dia, apa kerja dia, apa adik-beradik dia, apa bacaan dia. Itu saja. Itu saja. Mana kalau tak faham yang ni, tak apa. Dengar je, dengar. Faham konsep dia. Yang penting konsep tu. Yalah. Sekarang tengok ni. Okey. Okey, tengok sini. Tengok sini. Okey. Okey, sekarang Allah. Okey. Okey. Ya, satu lagi tengok. Isim mana? Isim kanan, mubtada. Ya, mubtada. Satu lagi tengok. Fa'il dah. Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Okey, satu lagi tuan. Okey, kita kata ayat ni Iza Zul Zilati Abdu. Ini isim balik depan. Ini fi'il mabni majhul. Tak majhul. Benar tak majhul? Ini ayat fi'il tapi mabni majhul. Maknanya di sini maksudnya tidak ada fa'il. Apabila bumi digoncang, kita tahu yang goncang bumi itu siapa dia? Allah. Tapi Allah ada tak ada? Tak ada. Jadi bila bumi ni yang kena goncang ni dulu jadi maf'ul bih, tapi sekarang ni dia ambil tempat Allah. Jadi nama dia naib fa'il. Kalau naib fa'il bi berapa? Bi 6. Jadi tuan, dari ayat fa'il ada satu, ada dua, okey, dan semuanya baris depan. Dan dari ayat isim ada satu, dua, tiga, okey, benar tu? Iaitu B1, B3, B10. Yang ini B5, B6. Jadi ada 5 semua sekali yang kita dah belajar, iaitu ayat yang menjadi kalimah isim yang menjadi subjek dalam Quran yang penting. Yang pertama mubtada, yang kedua isim kana, yang ketiga isim inna. Dari jumlah fi'liyah B5 iaitu fa'il, okey, lepas tu B6 iaitu naib fa'il. Ada one more, satu lagi. Ya, satu lagi ni tuan-tuan. Dia gabung Ustaz? Ya? Dia gabung inna dengan wakana. Itu tak ada, sama je. Sama. Kalau gabung pun sama. Sama. Kalau gabung dia akan berulang balik. Dia berulang balik. Okey, satu lagi, bila dia isim itu duduk selepas la. Okey, la ya. Duduk selepas la. Macam kita kata la ilaha. Ya, ya. La ilaha. Ini kita kata juga jumlah ismiyah. Tapi jumlah ismiyah yang manfi. Manfi itu maknanya yang dinafikan. Tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Okey, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi Allah ini tuan-tuan, dia jadi isim. Isim apa? Nafi. Isim lah. Isim lah. Dalam ni tak ada kan Ustaz? Tak ada. Tapi kita masuk dalam tu la dan ma, ingat tak? La dan ma untuk haraf. Okey, tapi dalam tu saya tak masukkan. Jadi isim lah. La haula wala quwwata illa billahi. La haula. Jadi yang penting itu haula. Di sini la ilaha. Yang penting ni bukan illallah tapi ilaha. Ya, ilaha. Tapi kalau nak tahu ayat ini senang je. Buang ilah, buang la. Jadi bacaan dia ilahun Allah. Tuhan itu adalah Allah. Tapi bila dia masuk la, ayat itu lebih kuat. Tiada Tuhan melainkan Allah. Kalau tak saya bagi makan awak, siapa lagi? Makan tu. Ayat dia sebenarnya ayah yang beri makan. Kalau tak ada ayah, awak tu boleh mati. Itu ayat tu tekan tak tu?
Jadi inilah dia 5 jenis jawatan yang ada dalam ayat. Yang penting. Kalau dari segi degree Ustaz, kalau dia 100% ke ataupun dia lebih, maknanya dia lebih daripada 50% ke ataupun dia ada spesifik persen? Yang ini, lah, ya. yang ini, degree dia tinggi lah. Degree dia tinggi lah, tapi saya tak dapat nyatakan berapa persen. Maknanya lebih tinggi daripada Tidak mutarat? mesti. Tak Tidak mesti. mesti. Yes, lebih tinggi. Lebih tinggi pada sebab mutarat. asal dia ilahun Allah lebih tinggi lah. Tapi dia lebih tinggi pada mutarat. Sebab tu pakailah tanda dia, kita diri la dan ilah, dia akan jadi ilahun Allah. Tuhan itu lah lah yang apa ni, yang kuat sini lah Ustaz. lah. Dia untuk menguatkan ayat. La raiba. Raiba tu isim lah. La syakka. Banyaklah, cuba buat keluar banyaklah. Nanti kita okey. Okey, alhamdulillah. Nanti sekarang ni saya dah bagi berdua depan. Ini semua objek sebenarnya. Okay, itu saya dah senaraikan di bawah tu. Okay, tanda-tanda. Ini kalau tuan-tuan cukup, buku ni kajian Dr. Roshan. Dr. Roshan Anwar, pakar dalam bidang ilmu tafsir dan al-Quran. Roshan Anwar. Ya, dia telah nyata dengan detail tentang kajian berkaitan dengan kalimah-kalimah Al-Quran. Okey, tuan-tuan, kita lihat dulu sambil-sambil kita minum, boleh? Watin, wazaitun, waturi sinin, wahazal baladi. Amin. Laqad khalaqna insana bi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Itulah maksudnya manusia ni boleh jadi jahat. Maksudnya kami jadikan manusia ni baiklah, tapi entah macam mana, ya, dia kembali menjadi serendah-rendah. Ya, seini-ini manusia. Ramai tak orang yang macam ni? Ada tak? Ada. Mati dalam kehinaan, tak mengerjakan solat dan sebagainya, tidak beriman kepada Allah. Kenapa dia jadi begitu? Adakah sebab Tuhan? Ya, itu dia. Itu bukti ayat. Jadi kalau kita tengok ayat ni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tengok dah tengok ni. Ya, summa radadnahu asfala safilin. Okey. Radadnahu. Kami apa maksud radadna? Ya? Kembali. Siapa yang kembali? Siapa yang kembalikan? Allah. Jadi Allah yang kembalikan. Allah tu fa'il, Allah tu subjek. Allah tu subjek dalam ayat ni. Allah yang penting dalam ini pasal dia yang mengembalikan manusia itu kepada seburuk-buruk serendah-rendah kejadian. Siapa yang kena kembalikan? Manusia dalam ini kata apa? Who. Jadi who tu objek. Jadi who tu, tuan tengok, objek nombor 3, kategori objek. Who tak penting. Yang penting dalam ayat ni Allah tu. Allah tu penting sebab dia yang, sebab dia jadi fa'il. Bila fa'il, maka dia subjek. Jadi perbincangan di sini tentang Allah. Bagaimana Allah mengembalikan seorang tu menjadi rendah, serendah-rendahnya. Kita nampak tak? Okey. Kita ya, asfala safilin. Dia kembali sampai ke mana? Sampai ke serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya. Jadi serendah-rendah ini dalam ilmu dia kata hal. Nampak tak hal? Jadi bila dia hal, tuan-tuan, dia duduk kat mana? Nombor 4D. Nampak tak? Nampak tak nombor 4D?
Di bawah tajuk keterangan tu T apa T? Okey? Nampak tadi? Nampak. Jadi hal tu bagi keterangan, bukan penting. Bagaimana cara Allah Ta'ala kembalikan itu just keterangan saja. Tapi jangan tak pergi ayat Quran. Keterangan dalam ilmu namu keterangan. Bagaimana dia jatuhkan orang tu? Serendah-rendah kejadian, dia letakkan dia keterangan. Kalau keterangan hal B berapa? B16. B16. Tuan-tuan letak dia hal tu B16 kan. Letak kecil B16. Boleh faham tadi? Orang lain ni mungkin kan faham tak? Sebelah tu. Okey. Bincang-bincang tolong kalau faham tolong bantu. Jadi ayat ini tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan nak mengajar tafsir ayat ini, tuan-tuan kena buat macam ni. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadi manusia. Kami itu subjek. Al-insan itu makhluk lebih, tapi dia jadi objek. Dia bukan jadi predikat, dia jadi objek. Jadi yang penting di situ Allah Ta'ala yang menjadikan manusia. Kemudian summa radadnahu sama juga. Summa radadna. Summa tu jangan lupa. Summa tu apa dia? Ataf. Summa radadnahu khalaqnahu. Sama tak dengan tafsir? Sebab dia ataf. Ya, radadnahu khalaqnahu sama. Dia ataf fa'il dan maf'ul bih. Jadi ahsani taqwim itu hal. Kami letakkan mereka orang ni manusia ni serendah-rendah kejadian. Hal keadaan serendah-rendah kejadian. Jadi bila kita serendah kejadian tu dia hal. Bila hal tu B12 ya? B16 dan B16 tu sebenarnya dia jadi keterangan dalam ayat. Dia jadi keterangan. Lama-lama tuan-tuan faham yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana objek, yang mana keterangan, dan yang mana tata bahasa. Jadi ayat ini kita belajar tentang sifat. Function dia sifat jiwa. Notion dia jiwa boleh jadi serendah-rendahnya kalau tak dibimbing kalau tidak mendapat bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Senang saja. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu cerita lanjut, kena bukalah buku tafsir. Bagaimana Tuhan jadikan ahli tafsir yang akan menguraikan. Ahli nahwu dah habis selesai dah. Ahli tafsir pula. Jadi kalau kita pergi belajar tafsir, orang tafsir dia tak terang ni. Ini keterangan, ini objek tak. Ini B1, B2 dia tak terangkan. Dia terus membaca. Sesungguhnya kami jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Dan akhirnya Allah Ta'ala meletakkan manusia itu serendah-rendah kejadian. Dia tak kata dah ini B1, ini B2, ini B4, no. Dia tak kata lagi subjek, predikat. No, dia tak. Mungkin dia tahu, tapi dia tak cerita. Bukan kerja dia. Kerja dia menyelesaikan apa dia, siapa dia Allah, dan siapa dia manusia yang mendapat penghinaan Allah itu, siapa dia. Dan bagaimana rupa dia dihina Allah. Dia duduk di tempat yang paling rendah sekali. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Cuba kita lihat ayat yang kedua, surah 12. Surah 12 surah Yusuf. ayat Kedua. Ayat 53. So, ayat 50. Okey. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati ya. Bila kita belajar ayat Quran ni, kita hati-hati. Kita kalau tak jaga, dia boleh terbalik kok. Terbalik kok lah. Terbalik kok. Bukan terbalik kok soal iman saja,
Sebaliknya soal kekayaan, ada orang kaya raya tapi mati dalam keadaan hina. Saya bila pergi ke rumah orang tua satu masa dulu, saya terkejut tengok seorang yang begitu hebat tiba-tiba duduk di situ berlepok dengan lampin. Orang kagum dia ni Yusa, tapi anak-anak semua tolak dia. Anak-anak tolak dia duduk rumah orang tua. Saya pun takut juga kena tolak dia anak-anak. Ambil lah yang saya ya. Simpan kat rumah ya. Pakai lampin. Sahabat saya dia beritahu saya, dia kata, dah mau pergi lah. Mau pergi kita tengok kawan kita. Saya pergi letak nama tu, dia kata tak ada nama ni. Tak ada nama ni. Kawan saya pergi tengok, tak jumpa juga. Lepas tu bila keluar dari rumah orang tua tu, ada seorang orang tua lah. Duduk atas kursi. Saya berkajuk je, tapi tak beritahu. Cakap tak boleh dah lumpuh. Orang besar ni, orang kecil. Orang besar ni dalam kerajaan Yusa lah kan. Orang besar ni kan, tengok Yusa. Apalah kita yang tak berjusa. Dia pun tak hati, balik. Dia tanya siapa dia kat orang ni, macam dia kenal saya. Dia kenal makcik tu. Dia kenal makcik tu. Tengok nama dia, ya Allah. Dia kata menangis dia. Ini bos saya. Ya Allah, ini bos saya. Ya Allah, kenapa jadi begini? Dia hantar rumah orang tua tu, duduk di waktu pagi dia hantar dengan kain lampin. Dia suap nasi. Kalau dia buang air, pukul 10 buang lah. Petang baru dah bersih balik, letak lampin baru. Ini 2 kali saya tukar lampin. Jadi kawan saya kata memang bau sikit. Just imagine awak seorang yang hebat. Kalau pembetul sekolah tu dia hebat sangat dah. Ini lebih pada pembetul. Just imagine dalam jabatan tu berapa dia susah. Tak banyak. Tapi akhirnya tengok duduk di situ. Itu ayat ni lah. Tuan-tuan, Allah nak hina kita bukan pada kedudukan, pada harta benda. Habis duit habis. Ya. Lepas tu ada duit sekarang ni, jangan bagi habis-habiskan, nak simpan. Simpan sikit untuk supaya mati kan. Satu masa besok kita dia lawa dia anak dia rumah ni. Satu masa hari ni ramai lah. Kerana rumah tu dah jaga ke bank. Jaga orang OT ni, simpan duit. Okey, ayat ni dia kata, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Apa ni wa ma? Tidak ke apa? Tidak. Tengok ma. Ma ni? Tidak. Ma atau apa ni tidak? Tidak, saya sucikan diri saya. Ya, sesungguhnya jiwa itu sentiasa menarik kepada keburukan. Tuan-tuan mesti ingat tuan-tuan ya, diri kita ni, dalam diri kita ni sudah ada alat yang kalau kita silap saja, zat dia pergi terjerumus kepada keburukan. Ingat, jaga-jaga. Macam kita bawa kereta je lah, silap-silap bawa, lepas-lepas sikit dia masuk kau tu, jangan bawa ya. Ya, illa ma rahimah rabbi, melainkan Allah apa yang orang yang Allah sayang. Ya, inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhan saya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi tuan-tuan mesti ingat. Ya. Tengok ni. Rahimah rabbi. Rahimah fa'il madilah. Rabbi yang dikasihi oleh Tuhanku. Siapa yang dikasihi? Allah. Jadi Allah jadi fa'il, betul tak? Jadi ini Allah subjek. Subjek lah. Penting tu. Jangan nak terang tentang Rabbi tu, tentang Rabb tu. Jangan terang tentang I tu saya. Ya, tengok. Inna Rabbi, tengok dia sebut lagi. Sesungguhnya Tuhan saya. Ini subjek kan? Subjek kan? Isim inna. Diulang balik. Allah ni dalam subjek jadi fa'il.
Ini subjek jadi isim inna. Okey? Jadi sekarang kita belajar lah. Isim inna adalah subjek. Penting. Tapi dalam nama dipanggil isim inna. Inna Rabbi Ghafurur Rahim. Sesungguhnya Tuhan saya, Tuhanku amat pengampun lagi maha penyayang. Boleh tak? Senyap jadi? Boleh. Oh, tanya kefahaman yang dalam. Tuan-tuan, sabar. Ya, sabar. Ya? Tanya tak? Boleh? Kita dah belajar kisah ni. Kita nak jadi ahli tafsir atau ilmu kita nak ni? Itu kena belajar ilmu tafsir pula. Ilmu tafsir ni pula. Jadi saya sekarang ni membawa tuan-tuan sampai ke tebing dulu. Ke tebing tafsir. Jadi ilmu tafsir tu kalau nak belajar kena nyeberang selautan luas baru belajar tafsir. Jadi ibarat kata tafsir ni lautan yang sangat luas tuan-tuan. Nahwu pun dah luar dah. Tuan-tuan nak dengar ni? Nak dengar lah? Ini lautan nahwu. Ya? Ini nak orang belajar 25 tahun. Tuan Haji Makna tahu lah. Jadi tuan-tuan ada di mana ni? Lautan nahwu ni. Di awal. Jadi ini lautan tafsir. Sabar. Jadi saya hantar tuan sampai sini je. Jadi tuan kena cari ilmu tafsir untuk mendalami ilmu tafsir. Ilmu tafsir sangatlah luas. Ilmu yang digunakan ialah kita mentafsirkan kalimah-kalimah Al-Quran berlandaskan pada hadis-hadis sahih dan amalan-amalan Rasulullah dan sahabat untuk mendapat saya dah serap dia. Pasal mendengar benda tu takut salah. Sebab ilmu tafsir ni dia didukung oleh ribuan hadis. Al-Quran hanya ada 6,000 ayat saja. Boleh? Tetapi satu ayat itu disokong oleh ribuan hadis. Itu beza. Bukan 2-3 hadis. Sebab itu hadis ada million. Jadi kalau tuan-tuan kata nak belajar tafsir benda, ada, kita akan bagi framework dia. Apa dia sebenarnya nak jadi ilmu tafsir. Okey, jadi kita dapat tengok daripada notion jiwa tadi jahat. Tengok pula yang baik. Ini tuan-tuan boleh tafsir ni. Dah masuk tepi tafsir. Dan yang baik, ayat baik tengok surah 2 ayat 31. Okey, surah 2 ayat 31. Okey. Tuan-tuan tahu tak? Makin ramai orang ikut kelas kita ni. Dia orang tunggu ni. Kenapa bila lagi nak start? Okey. Ketika qala ambiuni bi asma'i Allah. Wa 'allama Adam al-asma. Allah Taala telah mengajar Adam nama-nama. Summa aradhum 'alal malaikah. Kemudian dia membentangkan kepada para malaikat. Ambiuni bi asma'i Allah. Ceritakan kepada saya nama-nama itu. Tuan-tuan, apa dia maksud ayat ini? Maksud ayat ini mana manusia asalnya? Fitrahnya tak tahu. Akhirnya dia tahu. Bila dia tahu dia jadi baik. Tapi manusia juga ada fitrah yang jahat. Fitrah yang jahat itu menarik manusia kepada ayat atas tadi. Summarnahu. Kita semua diajar nama-nama oleh Nabi Muhammad, iaitu ilmu. Tapi dari ilmu tu manusia terbalik ke tak? Jadi menunjukkan bahawasanya jiwa kita ni ada dua, jiwa baik dan jiwa jahat. Cuba dengar ayat surah 17. Tuan-tuan faham ni ya? Surah 17. Surah 17 ayat berapa Ustaz? Ayat 10. Ayat 10. Ayat 10.
Okey. Ni. Cuba baca. Qul. Qul Allah. Di mana kita dengar ayat ni? Setiap pagi sebelum tarawih. Qul Allah Allahur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. الله العظيم. Patut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba kan? Okey. Qul. Katakan Muhammad. Ud'u. Seluruh kamu Allah. Jadi Allah tu bahagian atas. Dia 20 lebih. Bila dia beratas, dia jadi objek. Betul? Ud'u tu itu adalah fi'il amar. Ya, mabniun ala dhammi. Dalam tu ada fa'il. Fa'il dhamir. Ya. Iaitu antum. Dhamir antum, ya. Wujuban. Seluruh kamu. Siapa dia kamu? Kita semua lah. Kita semua disuruh Allah. Jadi kita semua ni jadi fa'il. Jadi kita semua ni dalam ayat tu jadi fa'il. Bila fa'il subjek. Yang penting dalam ayat tu bukan Allah, tapi yang pentingnya kita. Kita sepatutnya menjadi Allah. Ayyamma ni ayyamma bila masa di mana saja. Jadi bila nak suruh Allah, bila nak suruh bila. Okey, ayyamma bila. Jadi ayyamma ni masuk kan? Masuk kan? Dia masuk. Jadi dia masuk ini dia jadi zaraf. Kalau dia jadi zaraf, dia jabatan 5. Jabatan dia 5. Jabatan 4. Keterangan. Menyeru Allah. Jadi apa tadi mana? Ayyamah. Zaraf ke, hal ke? Zaman. Zaman ya. Zaman mana keterangan? Keterangan. Jadi tahu sekarang ni mana keterangan, mana subjek. Okey. Falahul asmaul husna. Kau suruhlah, maka bagi Allah itu nama-nama yang baik. Wala tajhar bi salatika. Wala tajhar, jangan mengeraskan. Tinggikan suara. Saya baru ni untuk ceritakan bagaimana cara nak sembahyang khusyuk. Saya ceritalah tempatnya, macam mana biliknya, macam mana. Ya, cerita dekat orang. Terkejut dia, ya Allah saya tak khusyuk lah Ustaz. Sembahyang macam kata je. Dalam rumah tak kisah kan. Di mana sejadah pun tak ada, tak dapat khusyuk. Sembahyang dalam bilik. Kalau kita dalam keadaan rumah yang tenang kan. Dalam bilik, kena sejadah yang baik dulu ambil sembahyang. Bagi yang baik, kalau kotak baju terlampau baik. Lengkap kan. Barulah sembahyang itu bertambah khusyuk kepada Allah. Terutama sekali waktu pagi, kita bangun pagi. Wala tukhafit biha, dan jangan terlalu pelan sangat, tak boleh sampai tak dengar kan. Wa btari baina dzalika sabila. Carilah cukuplah di antara dua jalan tu. Tak tinggi tak rendah. Seronok kan? Seronok kan? Jadi hari ni tuan-tuan kita belajar notion dia tentang jiwa. Ya, function dia tentang jiwa, notion dia tentang jiwa tu ada jahat dan ada baik. Dan jangan kita lupa dalam diri kita semua jadi ada jiwa jahat. Pengaruh dia syaitan dan iblis. Jadi tuan-tuan kena kawal antara dua. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tahu sini bibi berapa ni? Macam tadi mubtada B1. Tahu tak? Fa'il B berapa? B5. Naik fa'il B berapa? 6. Isim kana B berapa? B3. Isim ina?
B4. Isim lah tak ada dia. Predikat khabar B berapa? Ada. Khabar kanan B berapa? Tulis lah. Ni B tadi dah tulis. Ya Allah. Besok tanya pula. Ini yang marah ni. Pandai Ustaz. Buat balik nanti buat homework. Okey. Khabar B berapa? B tengok B2. Khabar kanan? B9. Khabar inah? B4. Khabar dah tak ada. Maf'ul B? B11. Zarah zaman sama dengan jar majrur. Zarah zaman B21. Zarah makan B21. Okey. Maf'ul li ajli B berapa? B13. Tuan-tuan dah boleh sebut tu, bagus tu. Okey. Hal B berapa? 16. Tamyiz B berapa? 19. Mustasna B berapa? B17. Maf'ul mutlaq? B12. Maf'ul ma'ah? B14. Majrur? Jar majrur B21. Okey. Na'at? Taukid? Badal? Maktuf? Tuan-tuan buat 4 tu sebagai tabik. Buat kurungan 4 tu sebagai tabik. Bila tabik, dia ada tabik bagi depan, iaitu B7, betul tak? Tabik baris atas B20, betul tak? Dan tabik baris bawah B23. Mesti classified begitu. Okey. Munada B12, 18. Okey. Mudhaf pun ilaih B22. Okey. Mudhaf dengan mudhaf pun ilaih tu B22. F dengan G tu buat satu kurungan, letakkan dia B22. Jadi hari ini kita telah classify semua isim marfu', mansub, majrur kepada 3 kepada 5 jabatan. Dalam ilmu tafsir dia ada nama dia, ya, mawaqif. Mawaqif ni wakaf, tempat berhenti, kedudukan. Ya, kedudukan ilmu kata nama dalam Al-Quran. Jadi kita tahu bila kita buka ayat tu, ini subjek penting. Jadi dalam setiap ayat ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ada tata bahasa. Kadang-kadang ada subjek, ada predikat, tak ada objek. Kadang-kadang ada subjek, ada predikat, ada tata bahasa, tak ada keterangan, tak ada objek. Jadi kita akan, minggu depan kita akan classify, ya, ayat-ayat berasaskan function and notion. Jadi tuan-tuan, balik rumah nanti, kalau boleh dapat, cuba tuan-tuan tengok tabiat manusia yang dikatakan jahat, yang semula jadi ada pada setiap manusia, supaya kita bersihkan. Dia bila jadi jahat, bila umur kita makin panjang, dia bertambah jahat. Ada tu baik, ada jahat, baik. Sebab itu Nabi kata manusia ni pagi beriman, malam beriman, siang hari tidak beriman. Jadi tabiat jahat ni dia ada 13 semua sekali yang dalam Quran. Yang pertama, manusia ni nombor 1 memang bodoh sombong. Ada juga, ya, tahu benda dia baik tapi tak nak buat. Apa sebab? Sebabnya tak lain daripada minal jin natiwan. Yang kedua, manusia ni semula jadi suka bermusuh. Dia memang suka bermusuh. Tak boleh tengok, cari je luar nak bermusuh. Di tuan-tuan ada tak semangat nak bermusuh ni? Kalau ada, kena buang. Yang ketiga, manusia ni bakhil. Bakhil ni maksudnya sayang harta. Yang keempat, manusia ni selalu keluh kesah. Buat itu, buat ini salah. Kadang-kadang kita masak dah sedap dah, rasa macam tak sedap. Ada tak orang macam tu? Bila basuh baju tu, tambah berkali-kali. Ada tak? Basuh kan?
Basuh baju kali-kali, lipat kain kali-kali, ada tak? Sampai haus tangan tu. Keluh kesah tu, kecuali orang beriman tak keluh kesah. Kelima manusia ni melampaui batas. Bila buat benda tu nak baik sangat. Ada kalau jahat sangat. Dah lah bunuh orang tu pula jahat tu kan. Baik terbaik sangat, terlalu baik sangat. Sampai Nabi kata jangan baik sangat. Bila kita bermusuh, jadi musuh ketat. Jadi dengan ustaz ni jangan baik sangat, pelan-pelan dia jauh sikit. Maknanya dia tak boleh rapat sangat. Ada orang tu terlampau rapat sangat, sampai pagi, petang, siang, malam duduk dengan orang tu. Rapat tak? Rapat kan? Pagi, petang, siang, malam. Bila bermusuh, habis, hancur lebur, tukar rumah. Jangan. Maknanya jangan pergi sesekali, boleh lah pergi seminggu sekali kan. Ini pagi ada, petang ada, malam ada, terus di malam. Sampai suami dia balik pun tak tahu apa dah. Macam mana Mak Yoh ni, sentiasa Mak Yoh ni ada di rumah. Okey, jangan. Jadi yang keenam, balas dendam. Jangan. Kalau ada dendam nak marah, jangan. Ya. Yang ketujuh, kita ni tergesa-gesa buat keputusan. Ini sifat manusia sendiri kerana nafsu. Ya. Bila orang tunjuk dia nak beli, orang tu belum balik lagi dah sesal. Betul tak? Pilih betul-betul. Yang ke-8, deki hati. Ini yang semuanya datang daripada ni, yang duduk dalam ni seketul. Sebab itu Rasulullah ni bedah berapa kali? 2. 3. Masih bayi dah bedah kan? Masih bayi dah bedah. Bila masih kecil tu dia bedah tu, masa mana dia bedah? Masa berapa tahun dia bedah tu? Haiwan-haiwan semua lari takut. Tengok. Ya. Rakan-rakan dia semua lari tengok Muhammad kena bedah. Kan? Saya tahu semua lari. 3 kali. Kita di sini kalau boleh bedah, saya nak juga bedah, buang asap-asap kecil ni. Tapi bedah dengan nama suara. Pengarah. Inilah ego orang manusia ni kuat ego ni sombong kan. Yang ke sebelah membantah-bantah. Bantah-bantah ada tak manusia suka bantah kan. Yang kedua merosak, menjahanamkan benda perangai manusia menjadi. Sebab manusia ni haiwan. Manusia ni nama dia daripada perkataan Arab manusia. Lama-lama jadi manusia. Akhirnya manusia. Manusia, man teman. Nasia? Lupa. Dia tanya jam aja tak ingat tu. Ada mungkin. Sebelah membantah. Tuan-tuan, jangan cepat bantah. Jangan mudah bantah. Ya. Tengok dulu. Manusia baik, manusia yang suka tengok perhati je kan. Jangan jawab salah kan. Kalau kita cakap cepat-cepat nanti salah, malu kan. Awak tu orang sebarang, orang bukan orang sebarang kan. Yang kedua merosak. Yang ketiga menantang. Menantang kan? Menenti. Okey. Kita tengok sebelum kita berakhir, kita tengok satu yang pemarah tu. Ayat berapa? Ayat 21. Ayat 21 ya? Surah 21 ayat 87. Al-Anbiya. Ayat 87. Tengok apa dia kata. Okey. Jangan tengok yang tu, itu susah sikit. Kita tengok yang satu lagi, merosakkan. Ayat surah 2. Maaf ya, itu susah sikit, saya pun tak faham. Yang tu tak faham, jangan tengok. Nanti jawab salah. Surah 2 ayat 30. Al-Baqarah ayat 30. Jadi ayat ini dikata wa isqala rabbuka lil malaikah, dan tatkala Tuhan kau berkata kepada malaikat. Tuan, qala ni
fa'il tak? Rabbuka ni fa'il kan? Jadi bila Rabbuka ni fa'il, ini adalah ayat subjek kerana dia jadi fa'il. Okey, betul? Sesungguhnya saya nak menjadikan di bumi ini khalifah. Mereka menjawab, adakah kau nak jadikan dalamnya orang yang merosakkan dan orang-orang yang menumpah darah, sedangkan kami ini sentiasa mentasbih kepada kau, wahai Allah, dan sentiasa mensucikan diri kepada kau? Maka jawab Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi di sini menunjukkan semula jadi manusia ni merosakkan berasaskan pada ayat ini. Jadi tuan-tuan, tengok, kita sudah belajar tentang isim, baik depan, baik atas, baik bawah. Kita sudah belajar tentang function dan motion. Sekarang ni dalam setiap ayat yang ada function dan motion tu, kita tengok pula apa tu, sama ada dia subjek, objek, keterangan, tata bahasa. Jadi dengan itu anda akan sampai ke tebing tafsir. Walaupun kita tak mampu nak jadi tafsir lagi, kecuali kita nak pergi ke Saudi Arabia, duduk sana 6 bulan, boleh jadi belajar tafsir, belajar menjadi ahli tafsir, nak mentafsir Al-Quran macam mana cara, nak menterjemah pun boleh belajar, duduk sana 6 bulan ataupun setahun, bawa tinggal harta tu, tinggal kilauti buat sampai waktu. Orang kaya-kaya dah bekerja ni, berhenti letak jawatan, kerana mati kita, kalau sebelum letak jawatan rugi tak? Rugi. Keluarkan duit, kerana yang kita belanja untuk mengaji tu sebenarnya kita belanja untuk diri kita. Yang lain tu bukan untuk diri kita, betul tak? Yang lain tu untuk kaya, betul tak? Untuk TNB, untuk kereta, untuk indah water je lah. Tapi kita pergi ke sana, kita lupa habis bil-bil tu, kita akan ingat ini untuk hidup dan mati. Kita kalau mati di sana pun, saya kata dah syahid lah. Mati di tanah suci, mati untuk ilmu. Tak nak ke? Tak nak ke? Nak ke tak nak? Semua kata. Saudi Arabia dekat mana tu? Ya? Dekat mana di Saudi Arabia? Saudi Arabia banyak keluar dari tanah haram tu. Kita pergi Mekah, sebenarnya kita duduk tanah haram je. Tak keluar pun. Tak keluar tanah halal. Cuba kita tanah halal, dia punya hidup macam kita, lebih daripada kita lagi. Pusat ilmu, sekolah belum nampak di sana. Sekolah pondok banyak di sana. Tapi saya kata antara tempat nak pergi, antara yang terbagusnya Yaman lah. Yaman ataupun Syria ada selamat. Jordan mahal. Yaman. Kita sahabat kita pergi Yaman kan? Perang tu. Ya? Perang. Yalah. Haram di yang Sanaa. Tak. Di Sanaa. Okey. Yang gaduh. Pergilah sebenarnya. Belajar sikit pergi. Dah tamat dengan saya dah tahu tu mudah-mudah macam ni. Pergilah tu. Sebab sebagainya nak belajar. Okey. Mudah tahu. Mudah biru dulu. Boleh masuk. Sebab kalau dia tanya kita, kita tanya dia, Tuan buat keluar ayat dia lupa juga. Jadi tak boleh tak belajar. Sebab di sana tuan tak keluar di SPM, tak keluar apa. SPM apa lagi janggut dah putih-putih ni. SPM tu belasan tahun je kan. Duduk saja belajar. Sebulan, 2 bulan belum lagi dapat. Masuk 3 bulan tak nak balik. Betul tak? Tuan-tuan jangan kata pergi Saudi Arabia lah. Tuan-tuan pergi England pun betul tuan lupa dan negara tu lah. Sebab duduk sana aman, tak fikir masalah benda, dapat pula cara benefit kan. Apa lagi? Saya pernah duduk tak nak balik. Ni duduk di Mekah. Orang Mekah ada fikir pasal anak bini. Tak ada. Orang pergi Mekah tak nak balik. Tapi dah bisa punya hal kan. Okay Ustaz, insyaAllah. Jadi kita mahir ni, tuan-tuan mahir ni, saya akan balik-balik dengan Tuan Haji Banor, balik-balik kepada asas-asas kecil awal-awal dulu. Kita akan pakai balik kitab-kitab lama-lama tu. Mata Najrumiyah tu akan ada semua. Jadi mungkin saya separuh, Tuan Haji ambil separuh. Haji tu sambil-sambil
menguasai ini. Jadi sekarang tuan-tuan faham skop dia. Skop dia bila buka Quran ada isim, fa'il, haraf. Okey. Fa'il ada beberapa tajuk besar. Ada 17 tajuk. Isim lebih kurang 14-15 tajuk. Haraf ada beberapa tajuk. Antaranya haraf untuk isim boleh. Haraf untuk fa'il boleh. Haraf untuk dua-dua boleh. Haraf untuk isim ada 5 topik, 33 semua. Kena ingat semua tu. Haraf untuk fa'il 16 saja. Haraf untuk dua-dua sekali ada 2-3-4 topik saja, iaitu atal dan sebagainya kan. Apa dia nak tu cukup lah. Bila fa'il campur isim, campur haraf semua, dia jadi ayat. Okay? Bila jadi ayat, ada ayat fa'il, ada ayat isim. Ayat fa'il ada 5 bentuk. Okay? Ayat isim pun ada beberapa. Dalam ayat tu ada function, betul? Ada dalam function ada notion. Bila kita buka ayat tu, kita tengok ada subjek. Okay, subjek ada noun. Okay, daripada ayat isim ada berapa, ayat fa'il ada berapa. Lepas tu yang lain tu predicate, objek, keterangan, apa tu tanda bahasa. Habislah itu sebenarnya. Bila kita analisa begitu mudah je kan. Jadi tuan-tuan sesat pula. Di mana lupa? Di mana yang lupa? Lupa di bahagian atas tu. Fa'il isim mana? Iaitu mesti kuat. Ya. Fa'il ada sahih, ada mu'tal, betul tak? Sahih ada 5, mu'tal ada 5. Setiap sahih mu'tal tu ada pula sulasi. Okey? Ada rubai. Okey? Ada pula mazid. Ada mazid sulasi. Mazid rubai, betul tak? Okey, itu saraf. Itu saraf. Setiap fa'il bercantum pula dengan ganti nama 14 tu. Ya, seperti fa'altu, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Itu yang bunyi susah tu. Tak susah pun. Nampak dia susah kan? Jadi bila cantum dengan tu, bila dah kita cantum fa'il dengan, ingat fa'il dengan dhamir boleh cantum, isim dengan dhamir boleh cantum. Okey, haraf dengan dhamir pun setengah-setengah boleh bercantum. Bila bercantum itu baru jadi ayat. Ayat tu nama dia jumlah. Jumlah ada 2, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Dalam jumlah ada isim tak? Ada. Dalam ayat ismiyah ada isim tak? Ada. Yes. Rasa senang tak? Senang. Jadi anda pun kena iktiraf berdiri sendiri. Kena kata I'm chosen few. Saya ni dipilih oleh Allah sebahagian, yang antara yang ramai. Ya, very few. Jadi tuan-tuan bila ada guru belajarlah. Bila ada tutorial, datanglah tutorial. Ya, ayah ni datang. Datang tutorial. Saya pun insya-Allah nak ambil gambar tuan Haji. Sebab ramai kawan-kawan kata, kenapa tak direkam gambar tuan Haji Mano? Saya pun takut juga nak rakam betul. Yang tuan Haji Mano 1000, yang saya 200. Jadi tuan Haji insya-Allah kita akan rakam. Ya, di sana ni dia orang sana suruh rakam. Dia kata bila satu masa tuan Haji Mano mengajar, kami tak ada. Kami tak ada. Nanti tuan tengok yang kita belajar di Baitul Aqsa. Di Baitul Aqsa ni ada 11 rakaman. Tuan tengok lah ya. Tak ada kena bayar apa-apa, 11 rakaman. InsyaAllah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Tu'an qadamtu nafsi fa'fini fa innahu la yaghfiru illa anta. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa la tu'akhizna bil 'adhabi wa bil karim. Rabbi shfina min kulli dawa'in wa bala. Rabbi shfina min kulli dawa'in. Rabbi shfina min kulli dawa'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tabarakallahu minkum.